Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel saya. Bagi yang belum subscribe, sila klik butang subscribe. Okey, kita ke counter review untuk minggu ni. Ni dari hari Jumaat Hari Jumaat, GBS Screener Momentum ni counter-counter yang terpilih lah, yang masuk dalam screener. Hubsan, TDM, Yuli, GFM, Singkong, Fajar, Nice, Top Glove, Hatta, Sunway, K+, RL, MRCB, PA, SP Setia, Times, Tenko, FKNC, Sunprop, Tenaga, Mr. DIY. Okey, saya refer dengan 5 dan 10. 5 untuk wakil seminggu, 10 untuk 2 minggu. So, selagi harga tu berada di atas harga seminggu dan 2 minggu tu kira okey lah, counter tu ada dalam momentum. So, kita boleh ambil list ni untuk seminggu ataupun 2 minggu lah pergerakan. Selalunya sebelum ni, bila dia bergerak hari Jumaat tu, dia ada continuation untuk dia naik lagi pada minggu-minggu akan datang. Maksudnya minggu depan, minggu tu. Tak semestinya lah. Contoh kita kaji hari Jumaat, kan. Tak semestinya hari Isnin tu dia naik. Mungkin dia ada take profit kan. Contoh, kalau kenaikan dia yang macam ni kan, tinggi kan, melebihi 10%, possibility untuk dia take profit dulu, untuk jatuh dulu tu adalah sebab dah naik tinggi. Ni cerita dia untuk seminggu ataupun 2 minggu, list tu kita boleh guna ni untuk buat kajian. Harga berada di atas seminggu 2 minggu tu, kita boleh pick that counter lah. Contoh lah GFM ni, dia ada atas MA20, MA5, MA10. Maksudnya harga seminggu, harga 2 minggu dan harga sebulan. So, dia adalah positif lah. Dia bullish untuk seminggu, 2 minggu dan sebulan. So, probability untuk dia naik lagi tu adalah sebab dia dalam keadaan momentum. Cumanya, kita kena pasti dia nak naik, dia akan ada apa resisten dia. So far, dia ada resisten gun kat sini, 255. Dia touch, naik, patah balik. So, katalah hari Isnin dia berjaya naik lagi kan. Dia berjaya naik. Ke mana arah tujuan dia? So, kita tengok net destination dia apa. Ada MA 50. Dekat 270. Next apa? Ada resistance dekat 280. So, kita tahu range harga 270, 280 ni adalah kritikal lah. Dia mungkin lepas kat 270, dia touch 280 jatuh. Ataupun dia sampai 270 saja. Lepas tu dia turun. Kenapa dia turun tu? Turun tu sebab untuk berlakunya kenaikan, dia perlu ada penurunan zigzag tu. Naik turun, naik turun. Dia tak terus naik. Macam ni pun, even dia nak naik ni, dia ada 2 hari naik, 1 hari merah. Kan? Siapa yang beli kat atas ni akan rasa kena prank lah. Terkena lah. Dia rasa dia terkena lah. Sebab dia beli je, the next day-nya jatuh. Kan? Kalau dia beli harga sini, itulah berapa, 28 ataupun 285. Tak kisahlah, dia beli harga atas lah kiranya. Sebab ni bullish, dia expectation dia akan naik kan. So, dia beli. Tengok the next day jatuh sampai tutup dekat 275. So, ini kira dia rugi 1-2 bit je. Taklah terasa sangat. Selalu kalau orang yang akan terasa tu, kalau kehilangan melebihi 5% dalam masa sehari je, dia hold, esoknya dah loss 5% ataupun loss lebih daripada 4 bit. Okay. Itu dia akan terasa. Sedangkan sebenarnya counter tu memang akan naik lah. Keadaan dia nak naik. Cumanya dia nak naik tu dia ada zigzag. Macam tu. Macam dia nak turun kenapa tak merah je tu kan? Tapi dia ada hijau. Dia nak turun, dia ada naik dia juga. Untuk naik dulu. Okay, ada waktu ni dia jatuh sampai bawah, tapi next day dia naik dulu. Itu keadaan nak jatuh. Nak naik pun dia akan naik. So, tengok ada resistance area MA ni, MA 50. Lepas tu dia punya lower high yang dia kena break kat sini kan. Dia buat lower high. Kena faham market structure tu. Yang lower high, lower low. High high, high low tu kena ambil tahu. Sebab structure nak naik, dia mesti buat high low. Dan dia akan buat high high lah. High high, high low, high high, low. Kalau nak turun, dia akan buat lower high, lower low, lower high, lower low. Kena faham. So, nak break structure yang low high ni kan, untuk buat kenaikan dekat area sini. So, tempat kritikal dia 270. Probability dia pergi cari 270 lah. So, kita ada peluang lah beberapa bit untuk sampai 270. Ataupun target boleh pergi 280 ke. Macam tu. In case dia pergi 270, 275, tengok 280 dia touch je,
dah orang start selling, kita jual lah. Macam itulah cara kita nak dengan sesuatu counter tu. Okay. Next dia boleh pergi. Kalau ikutkan, okay, dia dah breakout kat sini. Okay, dia buat high kan. So nanti dia akan buat higher low. Dan dia akan cari balik higher high. Dia akan start buat higher high. Dia mungkin akan cari kat 31 sen. Dekat area sini. MA 200. Tempat-tempat kritikal. Ni semua ada resistance. Untuk dia jadi counter uptrend. Susunan ni kena betul lah. 5 paling atas. 10. 20, 50, 100, 200 kan. Ni susunan dia kan 200, 100 terbalik ni. Dia baru lepasnya 5 dengan 10 dan 20 je. Untuk seminggu, 2 minggu dan sebulan. Overall belum lagi uptrend. Tapi baru start reverse up. Okay. So, counter macam ni kita tahu dia ada peluang untuk naik lagi. Selagi dia bertahan dekat mana? Critical area MA 20 dekat 250 dan area sinilah 240. So tu tempat-tempat kita punya support. Next last support lah kira 23 sen. Kalau bocor tu kita bye-bye lah. Dia jadi downtrend lah. If tak, maksudnya masih stable. Even dia jatuh dekat 520, 250 ni kan. Fine. Dia jatuh 240 pun okey je. Tu bergantung pada kita punya risiko sanggup tanggung berapa lah. Kalau kita memang target nak satu counter tu 5% saja. Risiko pun 5% juga. Maksudnya kalau dah terkena 5% kena keluar. Rugi 5% kena keluar. Sebab kita nak untung pun 5%. Kalau kata kita punya target katalah 6%, kita punya risiko 6%. Contoh ini one to one. Risiko 1, risk 1. One to one lah. Maksudnya nak 6%, risiko kena tanggung rugi 6% juga. Macam tu. Kita pilih counter yang nak boleh naik. Contoh ni kan, RSI dah cross up. Lepas tu dia punya MACD atas kosong. Okay, RSI pun atas 50, high momentum. Okay. So positif. Kita pilih counter dah ada positif untuk naik dah. Just in case tak jadi. Itu yang berisiko kena ada. Bukan kita main tibai je counter pilih tau. Bukan kita masuk tu nampak dia ni nak macam cantik. Hari ni hijau nak beli. Tak. Kita nampak dia ada probability nak naik lagi baru kita beli. Dan risiko tetap kena ada. Tak adalah kata masuk counter mana-mana terus letak 5% rugi, 5% untung. Nanti kejap untung, kejap rugi, kejap untung, kejap rugi. Sebab kita tak pilih pun counter tu betul-betul. Adakah counter tu nak naik kan? Based on apa kata dia nak naik tu. Okay, yang ni ada teknikal untuk support dia boleh pergi naik lagi. Nak naik tu dia mungkin ada dindong-dindong macam tu lah. Terpulang pada minat belian pada semasa. Kalau esok tak ada orang minat nak beli, macam mana dia nak naik? Mungkin dia akan naik Selasa. Macam tu lah. Kalau Selasa pun orang duk jual je, macam mana dia nak naik kan? Dia kena tengok minat belian pada ketika itu juga. Walaupun kita study, macam satu Ahad ni kita study prediction saja apa akan berlaku. Katalah kita expect dia nak naik, tak semestinya dia akan naik hari Isnin, Selasa, Rabu tu. Mungkin dia naik Khamis. Kita tak tahu hari apa orang minat nak beli counter tu. Okey. Lepas tu kita tengok reference 5 dengan 10 ni. Contoh okey, tengok jauh tak dia dengan support 5 harga seminggu. Harga semasa berapa? 235. Okey, harga seminggu dia dekat area macam 225 lah. 2 bit kan. So acceptable lah. Maksudnya dia ada peluang nak naik lagi. Tak jauh dia dengan support. Macam ni harga semasa 120. Harga ni dalam 105. Maksudnya dekat 15 sen. Kan berbalik tak balik. Kita kena tanggung risiko tu lah. Risiko dia jauh dengan support ke dekat dengan support. Yang ni 210. Ni lebih kurang 20 sen. Okey lah. Kan. Dia dekat dengan support lagi. Ni pun tapi dia ada resistance. Tak apa cantik lah. Dia punya ni bergerigi kan. Katanya lembab lah. Bergerigi boleh makan berapa hari. Tapi kalau ikutkan dia dah breakout downtrend line ni nampak tak? Ni yang downtrend line ni. Asal atas 50, atas 10. Maksudnya dia berada di atas semua line-line ni. Menarik lah. Dari segi tu menarik. Cuma dari segi candle dia kecil-kecil naik tu tak berapa cantik. So kita tak tahu. Kalau ada berita good news yang untuk menyebabkan dia naik macam catalyst lah. Dia sebenarnya technically dia boleh naik lagi. Technical, based on technical, dia punya apa? Orang kata direction ke atas. Cuma nak support dengan catalyst. Kalau ada catalyst ngam. Cuma nak kata
Kita tengok candle tu tak apa menarik, kecil-kecil sangat. Kalau dia buat perangai candle bulat macam ni, naik atas macam tu, okey lah. Ni pun okey, menarik. RSI okey, MACD okey, DMI okey, atas 20 okey lah. Semua cantik lah. Dan dia pun tak jauh daripada support. Yuli. Yuli ni ikutkan dah naik agak banyak lah. Dia naik sebatang macam ni mungkin dia akan rehat lah kan. Dia break up 52 high, 52 high. Yang ni kan bergerigi, kalau ikutkan bergerigi macam ni menakutkan nak beli kan. Punyalah apa benda candle, tapi tengok part-part dia buat. Mungkin counter tadi tu pun TDM boleh buat perangai yang sama. Cuma tengok volume dia memang sentiasa ada jerung kat dalam lah. Tengok dia ni Sat. Jerung ada tak kat dalam. Dari segi volume tak menarik macam Yuli lah. Baru nak start je. Dia tak adalah volume yang padu macam Yuli. Okay, Singkong. Singkong pun nampak ada breakout dan trend line. Dia start naik. Walaupun dia turun balik tu, tetap direction dia naik. Sebab tu risiko tu kena agak, apa kata, kena teliti jugalah. Dia berada kat area mana, support dia kat mana. Sebab dia mungkin akan return lah. Macam kita beli breakout kat sini kan. Dia patah balik. Tapi kita dah masuk. So tak apalah, kita tangguh risiko. Katalah kita cut loss dekat bawah 165. Beli area 175. So kita ada 2 bit lah before dia turun. So even kita beli kat sini, last dia turun kat 160 ke, kita beli 165, dia turun kat 160. Kita macam rugi aku beli awal. Tunggu beberapa hari kan. Sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, 6 hari. Mai balik harga dan turun lagi. Lepas tu lepas ni kan, seminggu 2 minggu lepas tu baru dia naik melepasi harga kita beli. So take times, tak apa. Take times pun tak apalah. Asalkan kita ada trading plan dekat mana tempat nak keluar tu kalau tak jadi. Dia patah balik tak kena ambil kita punya tempat kat loss kita, tak apalah, biar je lah counter tu. Okay. Tapi apa yang rempet, si money take money dapat duit je keluar. Sebab kita menghadapi bulan yang sebelum ni kan, bulan yang kritikal, yang banyak counter kena buang kan, merah menyala sana sini, tak menarik. So dalam keadaan macam tu, bila sekarang kita dapat duit tu, ambil je dululah. So, untuk nanti next tu tak apalah, kalau dah nak guarantee dia dah memang start market okey, pulih dan banyak counter menghijau, okey lah, peluang cerah lah untuk kita stay dalam counter tu dan dapatkan ROI yang lebih tinggi. Ceritanya kalau kita menghadapi masalah dari segi counter-counter yang sebelum ni lembab apa semua tu kan, ni adalah peluang buat duit. So ambil lah peluang tu dengan take profit terus. Take profit terus. Si money, take money. Supaya apa yang ada depan mata kita tak hilang macam tu saja. Sebab sebelum ni saya memang suggest untuk orang hold. Tapi tengoklah market macam mana. Market gila. Hold sekarang. Elok kau untung, kau rugi. Jadi kalau market stable tak apa. Tok Glove pun breakout dalam trend line. Menarik. Okay. Next dia boleh pergi, kalau ikut RSI pun menarik, MACD pun menarik, DMI pun menarik. Okay, next destination dia 111 ni lah. Okay. Kalau backup 111, 116. Kalau ada autogun tu senang. Ni semua tak ada masalah, dia punya oscillator semua tu set up cantik je. Lagi harta semua ni geng-geng geng-geng HC. Ni pun cantik kan, atas apa 200. Maksudnya dah tukar trend lah. Tukar trend. Kalau ikutkan ni mungkin dia boleh cari area sini lah, naik balik, cari balik area sini RM3.21 tu untuk dia buat kenaikan. Dia sekarang dia dah buat higher low kat sini lah. Higher low kat sini. So probability untuk dia naik lagi lah untuk buat higher high. Ni high ni ada kat sini kan, 1319 macam tu. So dia kena breakout high yang ni untuk buat higher high. So ada probability untuk naik lagi lah HC. Sebab dia baru melepasi zona higher low, tapi dia tak capai lagi higher high, dia tak buat lagi higher high. So dia nak buat higher high kena naik. Gitulah. K plus, tengok K plus pun HC juga. Yang ni belum berlaku apa-apa dia berehat kat bawah lagi. Dia kena breakout dulu MA 50. Ni hak critical area ni kena breakout dulu.
Belum lagi RSI pun lemah, MACD pun lemah, DMI pun lemah. Dia baru saja nak bercinta ni, tak tahu jadi tak jadi. Boleh tengok, so far belum lagi, tak ada apa-apa berlaku lagi. Belum menarik lah, tak ada momentum. RL ni pun dia kena ikutkan, kena backup dua-dua ni lah, sebab dekat-dekat sangat ni, resisten dia dekat-dekat sangat. Dan yang menakutkan ni, dia ada apa warna shooting star macam ni. Apa yang menolak gila-gila, hammer terbalik ni, maksudnya ada selling force tau. Dia naik atas ni sebab tu semua pakat TP, deng, panjang, takut dia ikut kepala yang ni, nanti dia turun. RL so far dia bertahan kat 28 sen tengok stable Dindong-dindong dia main area tu je. So far okey. Cuma yang menakutkan yang ni, selalu dia ada riak dengan merah, tapi ni dia dapat satu, adakah dia akan buat lagi satu bawah? That one tak pastilah. Dari segi RSI okey, MACD belum lagi. Momentum DMI okey. DMI kuat tapi tak naik banyak counter ni. RL ni kalau ikutkan dari segi kita punya bacaan ni, dia high momentum lah, counter yang high momentum tapi tak naik pun. Tengoklah hari minggu depan ni nak main ni. Kok ada apa-apa news ke, bolehlah dia menggoreng. Sebab so far dia nampak menarik tapi tak berjadi apa-apa lagi. Tak jadi apa-apa lagi Ni dah positif kat sini tapi ni tak naik pun. Dia kena naik tas ni 100 dengan 200. Lepas tu dia nak turun ke baru test resistance tu lain. So far tak nampak lagi lah, sebab risiko tinggi ni dekat budak ni. Seller ramai dah jual, ramai yang beli sangkut kat dalam. So dia ada probability naik je, dia TP. Tu yang bahaya tu. Kerja orang dalam. Orang yang ada kat dalam, dia nak untung juga. Mungkin dia dah mengalami kerugian. Macam tu lah. Dia akan cari poin-poin untuk dia TP. MRCB pun cantik. Baru saja buat linggo ni high. Ni high low, high low. So dia kena cari high dari sini lah. Nampak kosong ni. Dia ni menarik tau. Cuma berapa hari dia naik. Ni kalau lepas 61 sen next boleh cari 65 ataupun ke area sini lah. Dia punya lower high dia buat sebelum ni untuk break structure. High. Dia buat high kat sini. Ni low, high low. High low. So dia buat high dah ni. So probability dia akan pergi cari test balik high. Turun, masa naik lah. Overall nampak cantik counter ni. RSI cantik, MACD cantik. DMI dari segi kekuatan tak berapa kuat lagi untuk naik. Di atas 20 ataupun atas 25 lah, better. Dari segi structure cantik lah. MRCB cantik, boleh naik. Kalau breakout lagi tinggi lah dia naik. Cari atas tu pula. Apa 990. Kalau Jaya breakout ni, next 990. So sebenarnya dia agak apa orang kata confluent lah each other. Indikator ni dengan bacaan ni kat sini, tu dengan bacaan structure high low tu, dia lebih kurang macam resistant dengan support gun, yang auto gun GPS nya tu sama lebih kurang. So boleh je without knowing masalah ni apa-apa, tengok gun saja pun dah memadai. Okay, sampai ke area resistant TP. Bocor kita punya support tu lah, support kita kat mana? 575 ke 590 kan, bocor je keluar. Itulah risiko kena tanggung untuk orang yang bersaham Bukan semua jadi. So kena ready supaya tak loss lebih besar. Tapi plan kita buat 5% tu untuk mengelakkan kita rugi 10%, 20%. Orang tak ada plan, dia tak cut loss tau. Dia biar je. Biar makin turun. Cut loss tu dia straight dengan disiplin dia punya trading plan. Trading plan dia cut kat situ, dia dah harga turun dia memang out lah. PA pun saja nak BODTL. Breakout dalam trend line.
Dia pun nak mencari MA apa 50. Kalau berjaya breakout dia akan cari 34 sen lah. Ada 21 dan 200 breakout yang ni. Kencang. Dia ada sini 355 sebagai dia punya low high. Ini contraction ni. Contraction. Dia makin mengecil. Potensi dia nak naik PA. So far belum lagi lah, momentum tak berapa kuat lagi. Dia kena atas 50, MACD atas kosong, DMI atas 20 ataupun 25, atas 25. Better lah, atas momentum dia nak terus gerak. Yang ni macam terkedek-kedek lagi. Belum nampak lagi, tapi faham hala tuju dia nak ke atas tu kan, cari balik yang ni, resisten ni. So, sekarang ni tak apa nak menarik sangat. Kenda-kenda malas, tapi boleh diperhatikan kan dia masuk tentera dia, kita tak ready pada dah kaji. SP Setia pun kena breakout ni dekat M100. So dia first dia akan test sini dulu 136. Breakout yang tu lah barulah kencang dia naik. Pun cantik. Saya rasa so far yang masuk dalam counter GBS momentum ni memang menarik lah. Semua ada setup lah sebenarnya. SI belum 50 lagi, belum kuat lagi. Sebab dia baru test resisten tak berjaya lepas, dia jadi macam ni, jadi doji. So dia reflect lah. Dia reflect lah dengan apa. Saya hanyut pula. Saya cakap apa. Hanyut pula. Saya bermimpi pula. Berdodo-dodo pula. Mula bercakap tapi apa benda. Saya cakap lupa pula. Nanti kena lepas dulu lah ni. Ada 34 sen ni bagi lepas dulu. Next kalau lepas 34 sen, dia akan cari 365 times. Tenko ni sentiasa break 52 dia. Tunggu je lah. Nanti dia bagi merah sebatang. Selalu counter yang naik cantik lawa macam ni. Dia probability nak bagi merah sebatang tu besar lah. Tapi tak tahulah sementara ni dia dah naik lagi lah. Naik. Breakout 52. Sebab semua ada jerung kan. Tengok volume dia padu je, berderet je. So counter lain tak ada gila macam ni. Jadi sesunang volume je lah nak cakap. Biasa kan normal volume macam ni Tadi tengok macam mana volume dia. Volume Tenko. Baik kau. Dah macam bagar lah. Dia special case. Dia ada jerung kat dalam. Jerung padu duduk menggoreng sangat Tenko. FKNC ni lemah tu macam TO lah. Macam TO. Tengok dia turun. Dia TO ni sebenarnya. Peluang tak dia nak turun half. Tengok ada peluang tak dia nak turun half. Kalau siapa dia perhati ni dah nampak lah dia dah turun lah sebelum ni. Okay, ada sini 5% kat sini. Nak tunggu dia reversal. Tunggu dia atas 73 sen balik. Baru boleh beli lah. Direction semua memang ke atas ni. Semua positif. Ni kalau ni TO lah. TO T3 lah. Ni TO T1, T2, T3. So probability dia akan naik lagi lah. Untuk dia lengkapkan TO tu dia selalu dia turun dia akan naik. Akan naik balik lah. Breakout dia punya box ni. Pun cantik boleh diperhatikan. Frequency. Sign prop. Tenaga mesti DIY. Ambil sign prop lah. Yang ni pun sebenarnya buat benda yang sama ni. Ni TO, T1, T2, T3 dan probability dia akan pecah 151 ni lah. Naik ke atas. Ada chance sebab dia sekarang SMAD, DMI belum kuat tapi
Nampaklah dia punya direction tu kalau kita tarik, okey, dia sedang betul-betul nak naik ke atas lah. Okay. Tak adalah macam ni, tengok dia tak adalah nampak macam ni, dia pergi naik turun kayak dari situ. Ni nampak structure yang comel dah dekat sini, dah start terbentuk lah. High, dia buat low, dia kena break out dia punya high sini lah, untuk dia buat high lagi nanti. So far belum lagi lah, dia kena test balik 156 tu, area 156 untuk dia buat kenaikan. Okay, kenaikan mungkin boleh cari sampai 168 kalau betul-betul boleh swing kan. Market cantik, Sain Dabi boleh swing je. Okay, rasa itu saja counter-counter yang ada, yang kita dah bincangkan. Hari ni keep it simple Saya hanyut terbuai-buai saya tu. Nak buat review counter. Okay, itu saja. Ambil, kalau siapa yang dah beli indicator tu dengan screener GBS, tengoklah counter dekat GBS screener momentum, maksud GBS intraday kan, dengan bowling padu. Ambillah counter dan study kaji-kaji yang keluar counter kat sini, tengok balik catalyst dia. Sebab so far counter ni memang elok je berada atas 5-10, maksudnya dia counter yang ada momentum, tengah trending dalam harga seminggu dan 2 minggu. Okey lah kan. Dan carilah yang tak berapa jauh daripada support. Kalau dah jauh sangat takut dia cari balik support tu. Tengok harga kan, tengok harga. Okay, 52 high. Okay, dia tengah test 52 high. Support dia ada kat sini dengan sini 44 lah lebih kurang. Harga 480 agak banyak lah, beza dia dengan harga semasa tu. Kenaikan dia pacak ni, so risiko tinggi lah bila support jauh. Dan seterusnya pun sama juga. Itu sajalah saya nak terang, pun tak ada apa-apa sangat saya nak terang hari ni. Sampai sini saja. Terima kasih kerana mengikuti video saya. Hingga kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera.